Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Maklumat dari Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa masalah NCD ini semakin meningkat kerana ramai yang tidak ambil peduli dan tidak berjumpa dengan doktor. Saksikan kami 8 Disember 2020 jam 2.30 petang di page Facebook Selangor 3W secara langsung. Saya nak bertanya anda, tahu ke NCD itu apa? Kita jumpa nanti. Rentasan berita edisi 783 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Bila terkena batang hidung, UMNO jadi pengkhianat. Yang mengelewa bersatu, Pakatan Harapan tetap teguh. Lepaskan Tengku Adnan atas alasan apa? Dalam pasukan penguatkuasa ada musang berbulu ayam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelakar. Bila terkena batang hidung sendiri, pendirian penunggang agama serta-merta berubah. Ketika berlaku langkah Sheraton pada 23 Februari 2020, tatkala rakyat sedang berdepan dengan pandemik COVID-19, Pesuruhjaya PAS Negeri Perak Razman Zakaria berkata, kemenangan mereka melakukan pertukaran kerajaan tanpa proses pilihan raya yang telah menjatuhkan Pakatan Harapan merupakan satu anugerah daripada Allah. Dalam ucapannya di ceramah Muafakat Nasional Anjuran PAS kawasan Bagan Serai itu, beliau berkata dengan bangga, secara rasmi kerajaan di negeri Perak akan diperintah oleh gabungan yang tidak ada DAP bersamanya. Kemenangan kali ini bukan payah kita nak gantung bendera, bukan payah kita nak berkempen, nak berkelahi adik-beradik, tapi Allah beri kemenangan kepada kita dengan usaha kita sedikit sahaja. Pemimpin atasan sahaja yang berusaha dengan satu hikmah yang Allah beri melalui kekalahan UMNO dalam pilihan raya umum ke-14 lalu. Dengan kekalahan itu, menjadi kesedaran kepada seluruh umat Melayu bahawa politik ini bukan sekadar nak naik siapa dan jatuhkan siapa. Dakwanya, seperti dipetik Harakah Daily 4 Mac lalu. Razman menyuruh ahli PAS dan UMNO agar nikmat kemenangan ini wajar ditambah baik dengan mengeratkan ukhuwah sesama Muslim yang sedia ada tanpa mengimbau sengketa lama. Namun, 9 bulan kemudian, dalam ucapannya di Dewan Undangan Negeri Perak berhubung usul undi percaya kepada Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Razman berkata mereka yang tidak menyokong usul tersebut sebagai penderhakaan dan pengkhianatan negara, bangsa dan agama. Kiranya usul untuk menjatuhkan, menukarkan kerajaan dalam situasi negara dan rakyat yang dilanggar oleh pandemik ini, pada saya ini adalah satu penderhakaan dan pengkhianatan kepada negara, bangsa dan agama kita. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata PAS tidak akan menyertai kerajaan Perak yang baharu. Pendirian PAS, kita tidak akan bersama kerajaan baharu. Kita mempunyai exco dan apabila kerajaan baharu dibentuk, kita tidak ada exco. Katanya seperti dipetik Sinar Harian. Kononnya PAS kecewa dengan tindakan UMNO yang tidak menghormati pemuafakatan dalam Perikatan Nasional sehingga menyebabkan Timbalan Presiden Bersatu itu sebagai Menteri Besar, kata sumber tersungkur. Namun tidak sampai 2 hari kemudian, PAS buat U-turn. Tuan Ibrahim Tuan Man dipetik sebagai berkata PAS tidak menolak kemungkinan berkompromi dengan pendirian awal parti itu yang tidak berhasrat menyertai usaha pembentukan kerajaan negeri baharu di Perak. Katanya keputusan itu mungkin diambil bagi memastikan Muafakat Nasional MN tidak terjejas dan Perak tidak jatuh ke tangan Pakatan Harapan. Jadi PAS mungkin akan berkompromi untuk memelihara kesepakatan dan MN. Apapun yang berlaku di Perak, kita perlu duduk bersama supaya Pakatan Harapan tidak ambil balik kerajaan negeri itu. Apa-apa masalah kita bincang, PAS berlapang dada dengan pandangan rakan dalam kerajaan. Kita cari jalan penyelesaian, bukan buat masalah. Itu penting katanya, menurut utusan online. Begitulah tarian politik penunggang agama. Kemana perginya moral politik PAS? Jangan ditanya. Jawapannya sudah tersedia di depan mata.
PAS begitu gembira apabila menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan dalam suasana negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 sebelum ini. Kononnya itu anugerah dari Allah. Tetapi kemudian, pemimpin yang sama juga cuba menggunakan pandemik COVID-19 untuk mengecam mereka yang menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional di negeri Perak. Semoga negara kita dapat diselamatkan daripada genggaman pemimpin hipokrit seperti ini. Begitu bersungguh-sungguh musuh Pakatan Harapan mahu melaga-lagakan antara keadilan, amanah dan DAP. Tetapi yang mengelewa ialah gerombolan pengkhianat bersatu dan puak yang bersekongkol dengannya. Asas demokrasi berperwakilan ialah mempunyai sokongan majoriti di Parlimen. Setelah kerajaan yang diketuai Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Timbalan Presiden Bersatu menerusi kerjasama Ahli Dewan Undangan Negeri yang melompat tumbang. Terdengar spekulasi bahawa penyakit Perak itu akan merebak ke Johor. Menurut Ketua Pembangkang Dun Johor, Aminul Huda Hassan, Pakatan Harapan Johor sepakat dan teguh dalam memperjuangkan hak rakyat. Baru-baru ini Pakatan Harapan sepakat dengan membuat undian belah bahagi di Dewan Undangan Negeri Johor bagi usul pengecualian cukai rumah kos rendah untuk tahun 2021. Kononnya usul tersebut bertujuan untuk meringankan beban golongan yang terkesan seperti mereka yang berkenaan. Undian yang berlangsung itu menyaksikan kesemua 27 ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang dari Pakatan Harapan telah mengundi untuk menyokong cadangan agar pengecualian cukai untuk tahun 2021 diberikan kepada rumah kos rendah di negeri itu. Ini menunjukkan kesepakatan yang jitu di antara sesama Pakatan Harapan bagi membawa suara rakyat dari pelbagai latar belakang dan kategori. Walaupun kita tewas ketika undian belah bahagi dibuat, namun kita telah membuktikan kita mengundi dan tidak akan mengalah mudah dalam memperjuangkan nasib rakyat, ujarnya seperti dipetik Malaysia Deadline. Aminul Huda berkata apa yang berlaku di Perak merupakan pertembungan antara Bersatu dan UMNO. Sementara itu Pakatan Harapan terus membuktikan kekuatan yang ada. Ia terpulanglah kepada Bersatu dan UMNO untuk menyelesaikan konflik mereka, tegasnya. Undi percaya itu ternyata memberi kesan yang besar kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin di peringkat persekutuan. Menurut bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari, Muhyiddin Yassin berhadapan dengan politik belit-membelit kerana tidak berpegang kepada mandat rakyat. Parti kecil yang merasakan mereka kuat sebenarnya lemah. Mereka hilang kuasa di Johor, hilang kuasa di Kedah dan yang terbaru di Perak. Yang tinggal dan bersisa hanya di Sabah. Itu pun tunggu masa sahaja. Semuanya ditentukan oleh UMNO. Kuasa terakhir adalah pada Perdana Menteri, namun keabsahan bilangan sokongan turut bergantung kepada UMNO. Muhyiddin akhirnya terpaksa melutut kepada UMNO melihat begitu sahaja babak timbalannya dijatuhkan dan negeri pimpinan Bersatu dirampas satu persatu, kata Adli dalam kenyataannya di Facebook. Kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat pilihan raya umum lalu digulingkan melalui langkah syaratan. Kononnya pemimpin Bersatu bijak membelit pihak yang menolong memenangkan mereka. Kini siapa yang terumbang-ambing seperti ular kena ketuk? Siapa pula yang mengelewa, kata orang Perak? Apabila musuh UMNO dan Pakatan Harapan sanggup bekerjasama dengan menjatuhkan pemimpin yang gagal menjadi pentadbir yang baik. Setuju 10. Tidak setuju 48. Rosak dan berkecuali 1. Oleh yang demikian, usul ini tidak dipersetujui. Pesan orang tua-tua, orang tamak selalu rugi. Tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melepaskan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dari pertuduhan rasuah yang membabitkan suapan yang bernilai RM1 juta menimbulkan persoalan. Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil yang juga seorang peguam dilaporkan berkata alasan bahawa adanya perkembangan kes yang memerlukan siasatan lanjut sehingga membebaskannya sama sekali tidak masuk akal. Beliau juga mempertikaikan kewajaran menjalankan siasatan lanjut sedangkan pemberi rasuah Datuk Tan Eng Boon telah mengaku bersalah menawarkan suapan. Biasanya kes sebegini amat mudah bagi pihak pendakwaan membuktikan kes. Ironinya, pemberi rasuah telah mengaku salah, yang menerima rasuah tidak bersalah. Lagipun untuk apa lagi siasatan lanjut sekiranya pemberi rasuah telah pun mengaku salah dan dihukum. Satu penjelasan komprehensif dan telus perlu dibuat oleh SPRM secara terbuka dengan seberapa segera supaya janji Kerajaan Perikatan Nasional untuk menjamin integriti tadbir urus benar-benar ditunaikan, ujarnya seperti dipetik Malaysia Deadline. Faiz berkata keadaan yang berlaku ketika ini mencalarkan kredibiliti SPRM dan institusi undang-undang negara. Menurut beliau, tindakan ini bakal menyaksikan negara sekali lagi diheret ke arah
situasi korup yang kritikal. Beliau menegaskan trend melepaskan bekas pimpinan negara daripada rasuah melahirkan persepsi bahawa Kerajaan Perikatan Nasional terdesak untuk menyelamatkan kedudukan mereka sehingga sanggup melutut kepada UMNO. Terdahulu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mengeluarkan perintah melepaskan Tengku Adnan tanpa dibebaskan DNAA dalam kes rasuah yang bernilai RM1 juta. Timbalan Pendakwa Raya Junaid Ibrahim berkata pendakwaan diarahkan oleh Jabatan Peguam Negara untuk DNAA. Beliau menegaskan ini susulan perkembangan baharu dalam kes yang melibatkan salah seorang saksi. Ahli Parlimen Barisan Nasional Putrajaya itu didakwa telah menerima wang tunai RM1 juta daripada ahli perniagaan Tan Eng Boon. Sebelum itu, Eng Boon mengaku bersalah atas tuduhan bersubahat dengan Tengku Adnan yang didakwa melakukan kesalahan itu dan didenda RM1.5 juta. Bagaimanapun, Tengku Adnan masih mempunyai kes rasuah yang berasingan yang bernilai RM2 juta yang belum selesai di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tengku Adnan mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan menerima suapan melalui cek public bank milik syarikat Pekan Nenas Industries Senia Berhad yang didepositkan ke dalam akaun CIMB bank kepunyaannya. Perbuatan itu didakwa dilakukan sebagai upah untuk membantu permohonan Nucleus Properties Senia Berhad, sekarang dikenali sebagai Paragon City Development Senia Berhad, bagi menambah nisbah plot sebidang tanah berkaitan dengan pembangunan lot 228 Jalan Semarak Kuala Lumpur diluluskan oleh DBKL. Begitulah nampaknya pengakhiran Kerajaan Perikatan Nasional yang pernah satu ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin berteriak bahawa beliau akan menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional dan bersama-sama memerangi rasuah serta kleptokrasi. Setelah berjaya menebak atap, kerajaan kini bertukar menjadi kakistokrasi, iaitu kerajaan yang dianggotai oleh golongan paling tidak layak dan tidak kompeten dalam negara. Kalau betul kerajaan PN kompeten, sudah tentu kes Tengku Adnan boleh diteruskan dan tidak perlu melakukan siasatan. Inikah dia cara kerajaan tebuk atap menyelamatkan Melayu Islam? Jangan bikin tak serupa cakap. Baru-baru ini, rakyat dikejutkan dengan penahanan dan dakwaan seramai 63 orang terdiri daripada 38 pegawai immigration, ejen 16 dan orang awam 9. Daripada jumlah itu, 47 orang kena tuduh iaitu OKT masih dalam tahanan yang terdiri daripada 34 pegawai JIM, 12 ejen dan seorang orang awam, menurut satu sumber yang dipetik Harian Metro. Pegawai immigration yang ditahan didakwa terbabit dalam sindiket salah guna cop keluar dan masuk di sempadan negara. SPRM turut merampas 2 Volkswagen Golf, sebuah Toyota Wish, Yamaha NVX, Ducati Panigale dan basikal Tarmac Specialized. Kesemua kenderaan terbabit dibeli secara tunai oleh anggota JIM, di mana basikal itu sahaja dibeli dengan harga RM45,000 selepas ubah suai, manakala motosikal Ducati Panigale pula dibeli dengan harga RM170,000, kata sumber itu. Usia mereka yang ditahan semuda 21 tahun sehingga 46 tahun. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Lebih memeranjatkan, dilaporkan juga salah seorang daripada pegawai immigration tersebut mempunyai rekod jenayah samun dan curi kereta dan dipercayai terlibat dalam kongsi gelap. Hairan sungguh bagaimana seorang yang sudah ada rekod jenayah boleh diambil bertugas dalam jabatan immigration yang mudah terdedah dengan penyalahgunaan kuasa. Mereka melakukan kerja jahat barisan hadapan dalam episod keluar masuk warga asing sehingga menjadi kebanjiran di negara ini. Seolah-olah kerja jahat yang dilakukan oleh penguatkuasa immigration itu tidak cukup untuk menunjukkan betapa bobroknya sistem pengambilan kaki tangan kerajaan. Rakyat dikejutkan pula dengan tangkapan 9 anggota polis dan seorang awam dalam pengedaran dadah di dalam lokap di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Tinggi pada 29 November lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin PC berkata mereka yang ditahan berusia antara 20 hingga 36 tahun termasuk seorang anggota wanita. Penangkapan ini adalah susulan tindakan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN IPD Kota Tinggi membuat ujian saringan air kencing ke atas 16 banduan daripada penjara Ulucoh yang ditahan di lokap itu pada 22 November. Dalam ujian itu, 5 tahanan positif dadah jenis metafetamin dan disiasat di bawah Seksyen 15(1)(A) Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Kontijen IPK Johor. Ayub Khan berkata susulan itu pada 29 November JSJN IPK Johor dibantu Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard IPK membuat pemeriksaan di lokap berkenaan.
Katanya hasil pemeriksaan polis berjaya merampas sejumlah dadah jenis syabu yang seberat 38.65 gram bernilai RM3,865, 42.25 gram dadah jenis heroin yang bernilai RM2,112.50 dan sejumlah tembakau. Ujian saringan yang dijalankan termasuk 129 banduan di lokap IPD berkenaan mendapati 22 daripada banduan terbabit didapati positif dadah. Selepas itu, tangkapan dibuat terhadap 9 anggota polis dan seorang awam. Hasil ujian saringan mendapati 2 anggota polis lelaki dan wanita awam itu positif dadah jenis metafetamin. Seorang daripada anggota yang positif itu juga dikesan mempunyai satu rekod kesalahan lampau pada tahun 2017 di bawah Seksyen 395 Kanun Keseksaan Samun Berkumpulan. Beliau berkata tangkapan dibuat bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B ADB 1952, Seksyen 39A Kurungan 1 ADB 1952, Seksyen 6 ADB 1952 dan Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan A ADB 1952. Begitulah nampaknya rakyat dikepung dengan pelbagai kebejahatan sehingga penjenayah mampu duduk selesa dalam pasukan penguat kuasa. Senarionya seperti wayang dari Hollywood atau Bollywood, tetapi di negara ini ia benar-benar berlaku. Muda, bergaya dan sangat korup. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazir Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.